Duhai bonda, duhai ayanda. Dah. Jom, kita nak start ni. Oh, nak start dah ke? Okey, Jom. Hey guys, you now watching Gala Aidilfitri bersama saya Ashraf Roslan. Dan saya Afir Arifin. Ashraf Roslan, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Wah, full name dia sebut nama saya hari ni. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Berseri pagi raya ni saya tengok Afiq. Terima kasih. Afiq, selalunya kalau Hari Raya Afiq akan pulang ke mana Afiq? Saya akan pulang ke Muar Johor lah, di mana kampung ibu dan ayah saya. Dan biasanya memang kita orang akan adik-beradik kumpul dekat situ lah. Ashraf lah? Kalau saya akan balik ke Rembau Negeri Sembilan sebab family saya semuanya di sana. Keluarga besar semua kat sana lah kan. Dan saya rasa rindulah juga sebenarnya nak balik kampung sebab kita tahu tahun lepas kita tak boleh nak balik sebab PKP. Tahun ini pun masih lagi tak dapat nak merentas negeri. Tapi kalau saya boleh tanya kepada Afiq lah kan, pagi-pagi raya kalau dekat Muar tu apa yang best? Sebab orang kata pasal makanan. Yes, betul. Macam saya sendirilah kan, saya memang prefer untuk makan kat rumah lah sebab mak dah masak, orang kata daripada pukul 4 pagi kan. Jadi pelbagai juadah yang dah disediakan. Jadi memang kita ramai-ramai adik-beradik kumpul di satu meja and then makan. Apa dish paling best? Dish yang juadah yang paling best yang saya suka adalah ayam masak merah mak saya. Mesti padu kan, sebab tu paling suka. Tapi macam saya Afiq, saya bukan fokus pada juadah saja Afiq. Okey. Kalau saya hari raya, selain daripada juadah hari raya, saya kuih, keripik semua tu, saya suka tengok TV. Okey. Jadi katanya Astro tahun ni lebih 270 program yang disiarkan sepanjang Syawal. Nak tahu apa? Jomlah kita tengok. Jom. Buka lembaran baru. Saya nak tahu ni awak beraya dekat rumah saya. Sempena raya kali ini, Astro menghimpunkan lebih 270 program hebat di semua rangkaian platform Astro termasuklah televisyen, radio dan digital. Menurut Naib Presiden Perniagaan Saluran Melayu Astro, Azlin Reza Azmi, walaupun sambutan Aidilfitri pada tahun ini sekali lagi diraikan ketika penularan pandemik COVID-19, ia tidak sedikit pun melunturkan semangat tenaga kerja Astro untuk menghasilkan kandungan strategik yang dirangka khusus buat pelanggan Astro. Antara program menarik menanti anda sepanjang Syawal ini ialah sepatu reunion Al-Raya, gelak gempak selebriti, konsert dominasi BBNU Raya, meletup raya dan gegar Vaganza Raya. Pada masa sama, Astro turut menyediakan seleksi filem menarik antaranya Shift Malam Raya, Ma'el Tote, Sembilu 1 dan 2 dan Kala Malam Bulan Mengambak. Atas permintaan tinggi juga, Astro turut menyediakan koleksi popular throwback antaranya Quran Buruk, Tazwih Putih, Pondok Buruk 1 dan 2. Fuyo, banyak betul program-program menarik yang ditayangkan sepanjang Syawal ni dekat Astro Afiq. Betul, rugi kalau Ashraf tak tengok. Saya mesti akan tengok sebab macam-macam program. Katanya ada musical lawak superstar, ada big stage. Kejap. Bercakap pasal musical lawak superstar, hari tu Afiq dengar kata ada dapat siapa? CB. Kau main baik sekali lagi. CB. Macam tu. Dan saya Afiq, dapat temu bual bersama dengan Hafiz Zainal, salah seorang peserta daripada Big Stage. Kalau kita nak tahu apa yang mereka kongsikan bersama dengan kita di Gala Aidilfitri ni, apa Afiq? Let's roll. Yes. Kita orang macam nostalgia lah, macam dah lama dah tak jumpa kan sebab semua busy dengan hal masing-masing. So bila ada Big Stage Raya ni lah macam reunion lah. Everyone ada except for Hani Suraya lah. Hani Suraya sebab dia busy, dia sekarang bekerja dekat hospital kan. Tapi memang almost all lah, memang kita macam borak balik, macam dah lama tak jumpa kan, macam best lah macam tu. Separuh daripada kita orang dah keluarkan lagu terbaru. So selain daripada lagu raya, kami juga nyanyikan lagu single kami terbaru lah. Kalau macam saya nyanyikan lagu Rindu. So kalau korang nak tengok, korang kena tengok Big Stage Raya tahun ni. Apa lembaran baru yang tu? Lembaran baru saya adalah saya jadi peserta Musical Lawak Superstar. Dan saya akan rilis lagu kedua saya. Wow! Menurut Cik B, pengalaman menyertai keluarga musikal lawak superstar adalah pengalaman yang sungguh bermakna buatnya. Hal ini kerana ia memberi peluang untuk Cik B menjadi lebih spontan dan dikenali ramai. So rakaman Musical Lawak Superstar adalah satu
yang lawak spontan dekat atas pentas tu, sebab kita jumpa satu hari kita bincang-bincang sikit, lepas tu kita kata kita buat macam ni dekat atas pentas untuk hari pertama. Dan hari kedua tu kita buat ada dah bagi kertas untuk kita tiru apa yang kita kena buat. Jadi dia macam sepatu runian lah sikit. Kata Cik B, biarpun masih mempunyai stage freak, dia tetap mahu menghiburkan penonton. Masa kalau tu saya push diri saya, sebab bila kita dekat atas pentas tu kita tak boleh buat apa kecuali kita boleh menyeronokkan orang. Kita dah tak boleh buat apa-apa dah dekat atas pentas tu. Kita kena seronokkan diri kita je. Kalau tak, dia tak best. Bukan tak best, macam kalau kita macam contohlah kita atas pentas kan kita nak lari keluar. Apa yang saya buat, saya tak pandang penonton lah. Kalau saya pandang pun saya pandang atas tu. Selain daripada musikal lawak superstar, tahun ini Cik B juga sempat merakam lagu raya bergenre rap bersama Cabi untuk peminatnya. It's Raya baby, got me going crazy. Tanya kalau ada duit Raya cakap maybe. Saya sebenarnya rekod lagu tu dalam masa 15 minit je. Sebab masa tu saya ada kerja ni, saya ada musikal lawak superstar raya. Lepas tu saya pun bila dah habis tu, saya habis 2.5 baru sampai dekat studio. 15 minit rekod lagu tu siap. Ya, itu tadi perkongsian Hafiz Zainal dan juga Cik B. Tapi Ashraf, masa temu bual hari tu, Cik B ada kongsikan satu benda. Cik B kongsi apa? Nak tahu? Kita tengok sekejap lagi. Saya masa akan datang saya nak buat lagu lagi lah, lebih banyak lagu. Sebab sebenarnya saya lebih suka menyanyi daripada berlakon. Sebab saya nak jadi penyanyi, rapper. Walaupun ramai orang tak suka cara rap, tapi kita biarkan je sebab saya suka apa yang saya suka. Jadi saya akan teruskan apa yang saya suka. Oh, Cik B nak jadi rapper rupanya. Afiq, kalau Afiq nak jadi rapper tak? Saya rasa saya tak boleh jadi rapper kot sebab saya tak reti nak rap. Tak reti nak rap? Ya, betul. Tapi nyanyi boleh? Nyanyi boleh lah sikit-sikit. Cuba nyanyi sikit. Nak dengar? Jangan. Kita tengah live ni. Nyanyilah sikit sebab muka hari ni pun dah macam Anwar Zain orang kata. Okey Afiq, kalau kita dah cakap pasal program raya ni kan, kita mesti ada iklan raya juga. Iklan raya juga menjadi tumpuan sepanjang tahun. Betul. Macam-macam iklan yang menjadi orang kata tarikan lah untuk orang tengok. Macam saya sendiri pun setiap kali raya, tak kisahlah apa-apa perayaan, terutamanya Syawal, saya mesti akan buka YouTube tengok iklan raya mana yang best. Tapi apa specialnya iklan raya tahun ni, Ashraf? Nak tahu apa yang best iklan raya tahun ni? Katanya ada elemen-elemen horror. Jom kita tengok. Okay, jom tengok. Setiap jendela ada kisahnya tersendiri. Dan ini kisah rumah yang jendelanya tertutup rapi. Jom. Mungkin kita mula dari awal. Ayo, salam Ramadan. Menerusi kisah singkap sebalik tingkap, konsep jendela telah diangkat sebagai nadi kepada penceritaan kali ini bagi meneruskan kesinambungan tema buka lembaran baru. Plot twist kisah ini juga syarat dengan mainan emosi serta penuh dengan iktibar. Ia berkisarkan tentang Lisa, seorang wanita muda yang asyik dengan dunia digitalnya ketika berada di kampung sewaktu bulan Ramadan. Namun, persepsinya berubah apabila dia bertemu dengan Pak Samad, seorang lelaki tua yang duduk bersendirian di kampung tersebut. Selain itu, elemen suspen turut disuntik bagi memberi kelainan berbanding iklan-iklan raya yang pernah diterbitkan sebelum ini. Semoga kisah kali ini sekali lagi diterima baik dan mampu memberikan kesan yang mendalam seperti iklan-iklan komersial yang pernah diterbitkan sebelum ini. Nakkah cari internet? Rupa-rupanya belum Pak Samad. Kamel lah yang beria nak colour yang sama. Taklah. Iwan terkejut dan lagu raya pun terkejut sebab lagu raya ni kita orang tak push sangat. Tak ramai yang tahu saya sebenarnya start sebagai penyanyi tradisional. Okay, korang yang tengah beraya, seronok sakan beraya tu kan, make sure korang kena jaga SOP. And also kalau korang pergi beraya rumah orang tu, scan dulu My Sejahtera, okay?
Hello guys, what's up? Nama saya Daniel Chiang, host daripada Gempak TV. So guys, welcome ni man. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kalau pergi beraya yang dekat KL, kat mana-mana pun, please jaga diri, jaga SOP and keep sanitizing, which is really important. Sama-sama kita jaga kita. Hai, Assalamualaikum guys. Saya Muna Bella daripada Era. Nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Untuk yang mana tak dapat beraya bersama-sama tu, tak apa, raya virtual je, okay? And make sure kalau korang beraya tu, beraya juga dengan cara selamat lah. Jaga diri, okay? Dan di kesempatan ini saya nak ucapkan semua selamat Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar Era dan juga kepada keluarga saya yang tak dapat balik raya dekat Penang tu. Kami rindu sangat-sangat. Ya, persiapan raya untuk tahun ni Han bersederhana je sebab dalam keadaan sekarang ni COVID, cases pun makin naik dan sebagainya. Kita pun sebagai rakyat kita kena buatlah tanggungjawab kita. Kita raya sederhana saja. Yang penting keselamatan tu utama. Sebenarnya dia adalah tanggungjawab bersama. Macam for instance kan, macam Han ke korang yang tengok video ni, korang mesti rindu juga nak buat aktiviti beramai, betul tak? Macam korang pergi beraya tanpa merisaukan COVID dan sebagainya. Jadi kita tak boleh berkata-kata macam aku rindulah nak pergi beraya meramai, tapi kita sendiri kita tak buat. Jadi kita sebagai rakyat kita kena mula dulu. Kita jangan fikir pasal orang lain. Kenapa kita tak buat dulu? Kita buat dulu. Kita usaha dulu, kita buat dulu, orang lain akan ikut. Kita kena sama-sama buat benda ni. Kembali lagi kita dalam Gala Aidilfitri. Okey Ashraf, biasanya kalau masa raya lah kan, apa aktiviti yang Ashraf buat lagi dekat Rembau tu? Kalau Ashraf dekat Rembau, raya pertama tak ada apa sangat lah. Semua basic lah yang ramai semua orang buat. Cuma raya kedua tu yang havoc. Okay. Raya kedua kita akan pusing satu seremban. Sebab apa? Ini adalah masa untuk duit dan bertingkat-tingkat. Duit dan bertingkat-tingkat. Kira kumpul duit raya lah. Mestilah kita nak kumpul duit raya. Kan? Tapi yang paling penting sekali adalah kita ada Met Gala kita sendiri. Met Gala? Met Gala apa tu? Met Gala kita semua pakai cantik-cantik. Family ni pakai lain, family ni pakai lain. Kita akan compete lah antara satu sama lain. Tak adalah compete, tapi macam nak tunjuk lah baju siapa paling cantik kan. Faham. Makcik mana paling kecoh kan. Mak Tam, I know you tahun ni, I hope you punya baju biasa-biasa, baju mama I lagi havoc. I harap lah. Macam you sendiri macam mana? Macam saya sendiri, biasanya ziarah dengan, sebab saya duduk satu lorong, memang semua tu keluarga. Jadi memang kita akan menziarahi antara satu sama lain je lah. Macam tu je lah. Semua dah berkahwin lah family? Semua adik-beradik saya memang semua dah kahwin. Saya je masih single lagi. Masih single lagi Afiq? Nampaknya macam tu lah. Macam tu jugalah saya Afiq. Nak buat macam mana? Semua selebriti yang kita minat semua sudah mendirikan rumah tangga. Siapa antaranya tu? Antaranya Mira Filzah. Lagi? Intan Leadiana. Lagi? Siapa lagi kita ada? Nilofa. Lagi? Dan juga Ernie Zakri. Oh, okey. Bercakap pasal Ernie Zakri, Ashraf, apa tu? Mungkin Ashraf, saya dengar Ashraf ada temu bual dia. Saya sempat hari tu jumpa dengan Ernie Zakri. Saya sempat jumpa secara virtual lah tapi kan. Sekarang COVID kita tak boleh nak jumpa depan-depan. Kita jumpa secara virtual. Ni, Ernie Zakri dengan Syamil kongsi persiapan raya diorang tahun ni. Oh, apa persiapan raya diorang tu? Nak tahu, kena tengok lah. Let's roll. Let's roll. Walaupun kita duduk di rumah, tetapi kenalah juga ada feel raya tu. Kita tak bolehlah biarkan rumah ni macam hari-hari biasa. Aura raya tu pun kita dah dengar dalam kereta, kita drive, ada lagu-lagu raya semua. And salah satu caranya adalah untuk menghiaslah sikit rumah ni. Walaupun kita tahu kita kemungkinan besar tak dapat menerima kunjungan daripada saudara mara maupun sahabat-sahabat, tapi kita sendiri pun inginkan merasai feel raya tu. So persediaan dari segi kuih-muih semua alhamdulillah so far dah ready lah. Tapi mungkin yang sedihnya kita dua je lah menikmatinya. Sederhana lah betul. First time kahwin tu. So bukan Ernie lah kot. Syamil lah yang beria nak colour yang sama. Taklah, saya pun sebenarnya nak juga colour yang sama. Sama. Sebab raya pertama kita dah set dah, kedua, ketiga, keempat dah set dah. Macam tu. Jadi kami adalah baju sampai raya keempat.
Ya, itu dia perkongsian Syamil dan juga Ernie Zakri Ashraf. Sweet betul. Bersemut skrin TV masing-masing. Betul. Katanya nak pakai baju sedondon. Tunggu nanti saya dah kahwin nanti. Saya pun tunjuk baju sedondon saya. Bukan daripada hari raya pertama je. Mungkin 30 hari raya saya tapau. 30 hari 30 hari raya tu saya tapau habis. Macam Afiq sendirilah kan. Agak-agak tapau habis tak 30 hari tu bersedondon dengan isteri? Tidaklah. 30 hari tu tak larat. Saya rasa kalau Ashraf mungkin je kan. Saya tahu Ashraf rajin. Rajin lah sangat kan. Okey Afiq, kita kalau cakap pasal raya ni juga kan sebenarnya Afiq, kita bukan saja cakap pasal program raya. Betul. Bukan cakap pasal iklan raya. Dua tu dah memang tentu kita nak tengok lah kan. Lagu raya pun sebenarnya main peranan Afiq. Betul, sebab lagu raya ni mainkan peranan, dia naikkan mood raya kita. Betul. Macam Upin Ipin. Betul. Kalau macam Afiq lagu raya macam mana Afiq minat? Saya suka lagu Suasana Hari Raya. Suasana Hari Raya. Kalau saya suka lagu Aisyah Pulanglah. Wah, walaupun tak dapat pulang tahun ni. Walaupun tak dapat pulang, tapi lagu tu antara favourite lah. Sebab orang kata mood tu betul-betul kena dengan masa-masa PKP ni kan. Alright. Tapi Afiq, tahun ni Iman Troy dan juga Aina Abdul pun ada keluarkan lagu raya baru. Ya ke? Apa lagu dia tu Ashraf? Lagunya Pejam Celik Hari Raya dengan Syukur Lebaran. Iman Troy katanya muzik video dah berjuta-juta. Wow, banyaknya juta-juta. Aina Abdul pula muzik Cak Lempong. Cak Lempong? Nak tahu perkongsian mereka ni apa? Jomlah kita tengok apa yang mereka kongsi. Jom. Pejam celik, pejam celik, raya sudah tiba. Pejam celik, pejam celik, raya sudah tiba, hari raya sudah tiba. Selepas lagu Teman mencipta fenomena, Iman Troy hadir pula dengan sebuah lagu raya sempena menyambut Syawal tahun ini. Biarpun baru 3 minggu diperdengarkan kepada umum, lagu Pejam Celik Hari Raya sudah mencecah 4 juta tontonan di laman YouTube. Menurut Iman, dia sangat gembira dengan sambutan dan sokongan yang diberikan peminat menerusi lagu rayanya itu. Iman terkejut dan lagu raya pun terkejut sebab lagu raya ni kita orang tak push sangat. Kita orang memang keluar for fun and kita orang tak nak orang tu tunggu. Kita orang nak bagi lagu raya ni dalam masa yang sama orang macam boleh relax dulu untuk tunggu my third single. Jadi bila dapat sambutan macam ni juga and kids pun suka bila dengar je kerana sini dah keluarkan radio, kedai makan pun buka, even like bazar pun buka, ada juga mall-mall buka semua. Jadi Iman happy sangat. Pada masa sama, Iman juga memberitahu bahawa penghasilan lagu raya ini khas untuk hiburkan peminatnya biarpun raya kali ini masih di dalam pandemik COVID-19. Kita orang keluarkan lagu raya ni sebenarnya kita orang tak plan tau. Benda ni kita orang tak plan, dia memang datang secara tiba-tiba idea tu. Sebab sebenarnya Iman kena release my second single masa bulan 3. Tapi sebabkan PKP and kita orang kena jaga SOP and all, so kita orang terus macam tak nak ambil risiko, kita orang tak keluar tepi dulu. So kita orang memang plan keluar lagu ni after raya. So sebelum keluarkan lagu ni, kita orang tak naklah buat orang tertunggu-tunggu kan. Lagipun tahun ni pun kita masih raya dalam orang cakap raya yang dengan cara barulah kan. So Iman nak hadiahkan everyone lagu raya dan kita nak buat orang happy. Kita macam nak cakap kita nak have fun sama-sama. Iman nak tunjuk macam kalau even kita beraya sambil ada COVID-19 pun, kita tak kena meriah walau macam mana pun. And yang penting, Iman memang buat lagu raya ni untuk happykan semua orang. Riangnya gembira di hati, dapat pulang rasa tidak terperi. Satu Syawal menjelma lagi, menyambut tibanya di Aidilfitri. Jika tahun lepas Aina Abdul telah tampil dengan sebuah lagu raya bergenre balada menerusi syahdu di pagi Syawal, tahun ini Aina sekali lagi menghasilkan sebuah lagu raya berjudul Syukur Lebaran yang mengangkat genre irama Malaysia. Jelas Aina, beliau cuba mencabar dirinya menghasilkan lagu itu kerana genre irama Malaysia sangat dekat dengan dirinya. Tahun ini berbeza sikit permainan Aina kerana sebenarnya ramai peminat saya yang nak saya nyanyi lagu irama Malaysia. Tak ramai yang tahu saya sebenarnya start sebagai penyanyi tradisional. Saya
mula menyanyi, genre saya adalah irama Malaysia dan saya menyanyi di wedding band Cat Lempong. So saya ambil inisiatif ni untuk challenge diri saya sebab saya membesar dengan lagu-lagu arwah Pak Ngah, lagu Datuk M. Nasir, lagu Datuk Siti. Pada masa sama, Aina juga berasa gembira kerana lagu Syukur Lebaran dapat tempat di hati peminat. Saya sangat proud dengan Syukur Lebaran because this is my first attempt writing Rama Malaysia punya lagu, and so far fans semua sangat happy. And I saw some TikTok videos yang kumpulan-kumpulan menari JKKN yang menari, and honestly saya sangat happy. Syukur Lebaran sudah mendapat lebih 200,000 tontonan di laman YouTube sejak ia dilancarkan. Aidilfitri mulia, terdengar sayup takbir bergema. Pejam celik, raya sudah tiba. Oh hoi. Gembiranya dia pagi-pagi raya ni ya. Afiq, kita nak cakap tahniah kepada Iman Troy dan juga Aina Abdul atas lagu raya yang telah pun dilancarkan, iaitu Pejam Celik Hari Raya dan juga Syukur Lebaran. Afiq, untuk kita bercakap mengenai Hari Raya ni Afiq, bukan sahaja di Malaysia yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Betul Ashraf, seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19. Ramailah macam memang seluruh dunia macam banyak sangat restriction, banyak sangat terhalang kan, kita tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Jadi Ashraf katanya ada perkongsian di perantauan. Betul, saya ada perkongsian dari Scotland yang nak berkongsi bagaimana persiapan mereka di sana. Jadi nak tahu bagaimana persiapan mereka? Jom kita tengok. Bukan sahaja Malaysia, malah seluruh dunia terkesan dengan penularan COVID-19. Bagaimanapun, ikhtiar melalui suntikan vaksin COVID-19, keadaan hampir kembali normal. Menurut pelajar Malaysia di Scotland, Haris Ruslan, majoriti rakyat Malaysia di sana termasuk dirinya sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Dekat Scotland, kita orang baru habis lockdown tu dah lifted. So everything seems to go back to normal. So macam tapi dia phase by phase sebab most of us macam kita orang rakyat, even rakyat Malaysia sendiri yang study kat sini, semua dah complete kita orang punya vaksin. About 60% of us, macam rakyat Malaysia, student Malaysia, even myself pun dah complete kita orang punya vaksin. So semua orang dah get back to normal. So kedai dah buka, mall dah buka, semua orang dah macam bebas sikit, dah boleh travel within UK dan juga Scotland. So dah kembali seperti biasalah. Pada masa sama, meskipun jauh di perantauan, Hari Kemenangan buat umat Islam itu tetap harus diraikan. Walaupun suasana agak berbeza berbanding di tanah air, namun menurut Ash, mereka tetap akan meraikannya dengan penuh kemeriahan. Sebab kita orang macam tak boleh nak expect macam kat Malaysia lah meriah sikit. Tapi kita orang ada plan untuk gather even dengan community Malaysian dekat Scotland untuk gather buat macam makan-makan ataupun and then sebab kat rumah kita orang macam most of rumah kita orang tak besar, so kita orang plan untuk buat barbecue dekat padang dan lepak-lepak just untuk memeriahkan dan merasakan kemeriahan suasana hari raya lah. Ya Allah, Fiq, banyak raya. Dari tadi sebenarnya aim ni. Lapar punya pasal. Tak tahu nak makan mana satu ni, banyak sangat pilihannya ni. Itulah pasal ni. Boleh ke tak buka tu Ashraf? Si lagi. Kita buka. Baik. Yang ni pun ya Allah, dia siap ada bunga. Cantik. Siapalah yang hias tu? Tak tahulah kan. Terima kasihlah sebab hias rumah gala Aidilfitri kita ni. Betul. Tapi Afiq, tadi itu dia perkongsian daripada Ash di Scotland mengenai persiapan raya mereka. Tengok, mereka pun semangat raya tu ada macam kita juga. Betul. Kita hias kita punya ni cantik. Sangat cantik kan. Bagi ada mood tu kan. Betul. Dan dengan cerita mereka berkongsi juga di mana rakyat Malaysia di sana dah 60% yang dah menerima vaksin. Betul. Kita bila lagi ni Ashraf? Kita bila lagi tu kita tunggu sabar. InsyaAllah satu hari nanti masa kita akan tiba. Sebab sekarang ni tengah fasa 2, lepas ni pun fasa 3 dan ada juga yang dah ambil AstraZeneca. Jadi kepada mereka yang dah ambil tu tahniah dan juga alhamdulillah. Semoga kita semua sihat-sihat belaka dan dilindungi daripada COVID-19. Betul tu Ashraf. Okey, baik. Itu kalau kita bercakap pasal vaksin lah kan. Mungkin kita ada cerita tentang di sebalik orang kata apa,
frontliner, petugas barisan hadapan. Betul, kita ada juga kisah petugas barisan hadapan ataupun frontliners yang kita bawakan untuk anda semua. Ini mereka kongsikan kisah mereka yang katanya tak dapat cuti raya, dah lama tak dapat cuti raya, tak dapat berjumpa dengan keluarga, saudara mara semua. Bukan kita saja sebenarnya yang tak dapat nak balik kampung. Mereka lagi lah, mereka nak bantu kita, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menghapuskan COVID-19. Jadi nak tahu kisah mereka, ini kami bawakan untuk anda. Andai kata kita sedih kerana tidak dapat pulang menyambut Hari Raya tahun ini, susulan PKP yang dikuatkuasakan, apa kata kita lihat sejenak pengorbanan petugas barisan hadapan? Mereka bukan hanya tidak dapat pulang berhari raya, bahkan terpaksa bertugas demi memastikan sistem kesihatan negara terus beroperasi dengan baik. Menurut Ketua Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM, Wan Fatimah Wan Daud, jumlah petugas jururawat di hospital tersebut tetap mencecah ratusan orang pada musim perayaan. Jadi maksimum untuk hari raya, sama ada hari raya pertama, kedua dan ketiga adalah memang telah termaktub dalam jadual dan seramai 437 orang ataupun ikut keperluan yang terdesak ataupun keperluan yang terkini semasa hari raya tersebut mengikut bilangan pesakit yang akan dimasukkan ke ward-ward. Sebab pada hari raya tersebut hanya ward-ward yang akan berfungsi, manakala untuk pesakit luar adalah tidak berfungsi kerana hari raya. Jadi lebih kurang 400 ke 600 keperluan jururawat pada hari raya tersebut. Bagi Kasuma Dewi Karim, Ketua Jururawat di bahagian kecemasan HCTM pula, peranan semua pihak termasuk masyarakat amat penting dalam memerangi pandemik COVID-19. Jika kita tidak bersatu dan jika kita hanya seorang sahaja dan hanya frontliner, sebenarnya kita semua adalah frontliner. Frontliner sekarang bukan berada di kategori barisan hadapan. Dulu frontliner boleh kategori hospital, keselamatan, pertahanan as a frontliner. Tapi kini kita adalah semua as a frontliner. Jika runtuh frontliner di hadapan itu, maka runtuhlah kita. So kena yakinlah dengan apa yang kerajaan telah lakukan. Contohnya vaksin-vaksin yang telah diberi dan yang akan diberi kepada kita. Tambahnya, sebagai manusia biasa, pastinya perasaan hendak beraya itu ada, tapi sedar dengan realiti dan tanggungjawab yang dipikul. Nawaitu, yang penting adalah nawaitu kami bekerja tidak kira waktu dan bekerja mengikut apa yang telah termaktub dalam kategori nawaitu kami. So pada kami tiada masalah bekerja di waktu sama ada bekerja di waktu pandemik atau bukan pandemik, di waktu perayaan atau bukan perayaan, sama saja. Cuma perasaan itulah, mana ada perasaan kita tak dapat beraya, hari ni tahun ni raya, tahun depan tak raya. Perasaan nak beraya tu tetap ada, tapi kami masih memegang pada janji kami sebagai pekerja di Jabatan Kesihatan ni, sebagai jururawat, untuk bekerja dan memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin untuk masyarakat di luar sana. Antara yang bertugas pada Hari Raya Aidilfitri di hospital tersebut, Mustafa Fuad Nazar memberitahu beliau terlalu merindui ibu dan ayah di Kelantan namun akur dengan tanggungjawab sebagai jururawat. Saya bekerja hampir 9 tahun sebab setiap tahun kita ada turn kan. So untuk yang tak balik, yang bekerja di Hari Raya nak masuk 3 tahun lah kalau kira. Kalau tak balik, tak dapat pulang ke kampung tu. Ini tahun ni dah tahun ketiga. Saya berasal daripada kampung di Kelantan. Mak dengan abah saya masih ada. So dah hampir last jumpa tahun lepas. Tapi saya punya family, wife dengan anak-anak ada di sini dengan saya di Kacang. Family mertua ada di Hulu Langat. So kerinduan dengan mak ayah kita kat kampung itulah yang dah lama tak jumpa kan.
Alamak Afiq, nampaknya masa mencemburi kita Afiq. Betul tu Ashraf. Kita dah nak kena gerak, kita nak pergi beraya juga. Kan? Betul. Jadi sebelum kita meninggalkan anda, kita nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu raya baharu. Yang dinyanyikan oleh Rafish, Eni Zakri, Syamil, Ara Johari, Masya Masyitah dan juga Usob. Lagu apa tu Afiq? Lagu Aidilfitri Lembaran Baharu. Jadi itu saja perkongsian kami di Gala Aidilfitri. Saya Ashraf Roslan. Dan saya Afi Arifin. Jumpa lagi. Bye. Bye. Selamat Hari Raya. Ya Afiq, duit raya. Okey, mana? Okey. Nah, ambil ni. Riangnya dalam hati